Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzan Azmi dalam Sembang Kedai Kopi. Kali ini kita berada di Simpang Renggam. Sudah pastinya apabila kita turun ke suatu kawasan, kita nak tahu apa manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat. Kali ini kita berbicara mengenai air dan kita faham air itu merupakan satu khazanah yang cukup berharga buat kita dan juga penduduk-penduduk di kawasan sekitar, khususnya di Johor. Apabila kita perlukan air untuk menjalani kehidupan seharian kerana ia merupakan sumber penting dalam kita melancarkan pelbagai bidang, khususnya dalam bidang ekonomi, perikanan dan juga ia juga mampu menjana elektrik sekaligus memberi manfaat secara menyeluruh. Dalam Sembang Kedai Kopi kali ini kita akan mengupas mengenai air berkualiti rakyat menikmati bersama dua tetamu iaitu Tuan Haji Anwar Abdul Ghani, Pengarah Operasi Ranhil SAJ Sdn Bhd, dan juga kita ada Encik Razman Samad yang juga merupakan penduduk tempatan yang mungkin melihat bagaimana perkembangan ataupun keperluan air ini kepada penduduk di kawasan Simpang Renggam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama program Sembang Kedai Kopi. Kita nak tanya jugalah Tuan Haji, bagaimana mungkin Tuan Haji boleh perincikan kemudahan yang disediakan oleh pihak Ranhil SAJ Sdn Bhd khususnya kepada penduduk di kawasan Simpang Renggam bahkan di Johor sendiri. Terima kasih Saudara Fauzan. Untuk pengetahuan, Ranhil SAJ adalah salah satu-satunya operator bekalan air yang membekalkan bekalan air ke seluruh negeri Johor. Dan bersesuaian dengan kita berada di Simpang Renggam hari ini, kita bercerita tentang loji rawatan air Simpang Renggam. Loji rawatan air Simpang Renggam ini berkapasiti, dia punya reka bentuk kapasitinya ialah 62 juta liter sehari, dan sekarang ni permintaan hanya setakat 45 hingga 50 juta liter sehari. Mana kita ada akses lagi yang lebih banyak. Dan sebenarnya dia satu loji daripada 46 loji Ranhil SAJ seluruh negeri Johor. Keseluruhan loji negeri Johor sebenarnya kita memantau sebanyak 47 loji. Satu loji lagi adalah loji milik PUB Singapura yang itulah yang dikenali oleh SAJ. Ranhil adalah 46 buah loji sahaja. Jadi jumlah kapasiti pengeluaran loji air SAJ Ranhil SAJ ialah 2,000, lebih kurang 2,000 juta liter sehari. Kapasiti yang boleh dikeluarkan ialah 2,200 juta liter. Kita dah tinggal lagi 200 juta liter yang berbaki untuk kita manfaatkan. Kalau kita cakap mengenai air, kalau kita tidak ada air bersih, kemudian kita tak akan dapat minum air sebegini sedap, segini bersih dan terjamin. Tapi saya nak tanya juga kepada Encik Razman, bagaimana Encik Razman melihat air bersih yang disediakan khususnya daripada Perak Rahil sebagai pengendali rawatan air di Johor? Bagaimana melihat kemudahan itu mempengaruhi kehidupan masyarakat seharian? Sebagai pengguna, terima kasih Tuan Panel. Seperti mana yang kita maklum, pertamanya saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengurniakan sumber air yang bersih, yang baik pada rakyat negeri Johor, yang mana air itu telah diolah, diproses yang dikendalikan oleh Ranhil SAJ kerana ianya mampu membekalkan air yang sesuai, yang baik kepada warga Johor, amnya di kawasan Simpang Renggam, yang mana bekalan air bersih itu bekalan air yang terawat, dia boleh diguna pakai untuk kegunaan rumah tangga, untuk komersial dan juga untuk kegunaan untuk ibadat dan yang lain-lain lah. Yang saya melihat juga bekalan air di Johor ni satu bekalan air yang saya rasa antara yang terbaik lah. Seperti mana yang saya pernah pergi ke tempat lain, kalau dibezakan dengan bekalan air di negeri Johor, saya rasakan sebenarnya bekalan air di negeri Johor ni lebih baik. Dan saya sebagai warga Simpang Renggam, saya berbangga dengan sumber air yang dikurniakan untuk negeri Johor ini. Haji, kalau kita bercakap mengenai air berkualiti rakyat menikmati, sudah pasti Ranhil SAJ Sdn Bhd sangat komited dalam memberi kualiti yang terbaik kepada masyarakat di Johor. Jadi mungkin boleh diceritakanlah secara terperinci mengenai perjalanan proses rawatan air itu sendiri. Mungkin dekat luar sana
Kita just tak ada air, kita masak, kita minum. Tapi mungkin orang tak faham proses rawatan air itu bagaimana ia berlaku sebenarnya. Ya, untuk pengetahuan Cik Fauzan dan juga penduduk yang tinggal di kawasan ni, sumber air utama kita dapat daripada Hulu Sungai Benot. Daripada Hulu Sungai Benot ini diproses di loji rawatan air Simpang Renggam. Bermula daripada intake loji, kita ambil, kita proses dan kita oxygenizekan dia, kita memberikan dia oksigen untuk memastikan bahan-bahan terampai ini akan mendak di dalam sistem rawatan kita. Loji yang kita proses ini menggunakan sistem rawatan biasa. Sebenarnya sumber air di Malaysia ni kebanyakannya sumber air permukaan. Kita tidak perlu rawatan yang teknologi tinggi untuk kita rawat air ni. Dan yang penting kita pastikan semua air yang dibekalkan, yang diproses tersebut adalah memenuhi kehendak piawaian pihak Jabatan Kesihatan Malaysia. Dan kita memastikan proses ini sentiasa berjalan. Setiap jam kita pantau kualiti air yang kita bekalkan. Dan pihak Jabatan Kesihatan pula membuat pemantauan setiap minggu. Bekalan yang dibekalkan adalah memastikan mengikut piawaian pihak Jabatan Kesihatan Malaysia. Bukan itu sahaja. Sebarang pelanggaran pencemaran dari segi air yang kita keluarkan, kita salurkan kepada pengguna, pihak SPAN pula memantau keputusan yang diperolehi oleh Jabatan Kesihatan. Adakah kita menepati KPI pihak pengurusan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. Jadi dengan pemantauan yang begitu teliti, saya yakin dan saya jamin bekalan air kita sentiasa pada tahap kualiti yang tertinggi. Sebab KPI SPAN yang diletakkan pada kita memang tinggi, melebihi 95% dan ke atas lah. Jadi sudah sewajarnya pihak pengguna bekalan air, penduduk Simpang Renggam tidak harus gusar tentang kualiti air yang dibekalkan. Sebenarnya air yang direct daripada loji ini boleh terus diminum kalau kita yakin. Boleh terus minum, kemandakan kualiti jaminan keselamatan yang dipastikan oleh pihak Rahil adalah yang berada pada tahap yang maksimum. Apabila kita bercakap mengenai loji ataupun rawatan, pastinya lari tak lari kita nak cerita mengenai loji rawatan itu sendiri. Bagaimana di Simpang Renggam ini loji yang disediakan dalam merawat air agar rakyat mendapat kualiti, dan bagaimana pula dengan pembangunan rakyat di kawasan sini manfaat daripada LRA Simpang Renggam. Loji ini ada dua fasa sebenarnya, LRA Simpang Renggam. Dipanggil Loji Simpang Renggam 2 dan Loji Simpang Renggam 3. Jadi fasa pertama pembinaan loji ini pada tahun 1980. Sebenarnya loji itu dibina awal lagi tahun 1970-an lebih. Jadi saya tak ingat tarikh sebenar, tapi bila Loji Simpang Renggam 3 yang dibuat, yang dibina, itu meningkatkan kapasitinya kepada 64 juta liter bekalan air. Jadi seharusnya setiap perancangan yang kita buat adalah bergantung pada pembangunan sesuatu kawasan. Dan kami nampak yang daerah Simpang Renggam ini adalah daerah yang pesat membangun. Kalau kita tengok sekarang ni, kita nampak banyak pembangunan perdagangan, khasnya rumah-rumah kedai di sepanjang jalan Johor dan juga kawasan perindustrian Simpang Renggam ni. Jadi untuk itu sehingga ini design capacity loji ini berada pada tahap 64 juta liter. Dan seharusnya SAJ Renhill sentiasa memastikan bekalan air yang mencukupi untuk pembangunan akan datang. Sebab kita bila dipantau oleh pihak SPAN, kita ada perancangan perniagaan di 3 tahun dan 5 tahun. Sebab ini memang kehendak SPAN. Dia akan kita perlu hantar projek-projek pembangunan ataupun sama ada kita nak buat upgrading loji dan sebagainya. Itulah yang kami sediakan untuk rakyat.
Ya. Cik Razman, kalau kita melihat pembangunan yang ada sekarang ini dipengaruhi oleh permintaan ataupun kesediaan bahan-bahan asas khususnya air dan sebagainya. Jadi bagaimana sebagai penduduk tempatan melihat perkembangan ekonomi juga agak-agak berkembang pesat, penduduk ataupun perumahan juga semakin tumbuh bak cendawan selepas hujan. Jadi bagaimana melihat perkara tersebut? Terima kasih saudara panel. Apa yang saya lihat sebagai penduduk di kawasan Simpang Renggam, saya melihat memangnya bila berlakunya perubahan dari segi penaikan taraf loji air Simpang Renggam, yang mana yang sebelum ini ada sedikit mengalami kekurangan, tapi setelah dinaik taraf, saya melihat pembangunan di Simpang Renggam ini dia membangun begitu pesat. Yang bukti-bukti yang kita lihat di sini adalah dari segi perniagaan. Kita lihat dia tumbuh seperti cendawan, juga kilang-kilang sama ada kilang kecil, industri kecil sederhana ataupun kilang-kilang yang besar. Saya melihat bekalan air di Simpang Renggam ini mencukupi. Dan dari segi untuk penduduk, untuk kegunaan rumah tangga pun saya melihat sebagai penduduk di sini saya jarang mendengar tentang rungutan bekalan air. Dan sebaliknya mereka lebih memberi sokongan yang mana mengatakan bahawa bekalan air di Simpang Renggam bukan saja cukup, malahan bersih dan memuaskanlah. Dan boleh digunakan tanpa was-was. Dan saya juga melihat dengan pertumbuhan ekonomi yang rancak di kawasan Simpang Renggam ini, ia juga daripada sumbangan daripada utiliti yang cukuplah untuk kawasan Simpang Renggam. Memenuhi penggunaan penduduk di kawasan sekitar ini. Pastinya lebih banyak cerita kita nak bercerita ataupun kita nak berkongsi mengenai air berkualiti, rakyat menikmati, tapi kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Sembang Kedai Kopi. Kembali dalam Sembang Kedai Kopi, kali ini kita bercerita mengenai air berkualiti dan rakyat menikmati. Sudah pastinya apabila kita bercerita mengenai air, ia merupakan keperluan asas yang menjadi keutamaan dalam setiap pembangunan rakyat di negara ini. Dan ketika ini kita bersama dengan Tuan Haji Anwar Abdul Ghani, iaitu Pengarah Operasi Rahil SAJ Sdn Bhd, dan juga Encik Razman Samad yang merupakan penduduk tempatan di Simpang Renggam. Bila kita bercerita mengenai rawatan air, kita nak tahu jugalah bagaimana sebenarnya Rahil kata kaedah-kaedah terkini yang diadaptasi Rahil dalam memproses air berkualiti kepada rakyat. Khususnya Johor. Ya, terima kasih Cik Fauzan. Sebenarnya dari segi teknologi dengan adanya sumber air permukaan yang terjamin di negeri Johor ni, pihak Renhil tidak memerlukan teknologi tinggi untuk membuat proses rawatan, sebab kita lebih kepada proses-proses yang kebanyakan loji-loji di Malaysia umumnya laksanakan. Cumanya Renhil SAJ ini sebenarnya pada tahun lepas, 2 tahun lepas, kita dianugerahkan dengan anugerah persijilan HACCP, iaitu anugerah yang berkaitan dengan teknologi pemakanan. Keseluruhan loji, lebih kurang 44 loji pada masa itu yang ada, telah menerima persijilan. Maknanya kita memastikan piawaian itu ditepati dan kita telah berjaya memperolehi persijilan. Dan baru-baru ni pun ada return audit oleh pihak SIRIM untuk memastikan kita sentiasa pada tahap itu. Okey, berkait dengan teknologi ini, cuma pada tahun 2018, mungkin Cik Razman masih ingat, berlaku pencemaran sungai. Pencemaran sungai ini akibat daripada tempat pelupusan sampah yang berada di hulu sungai. Jadi kita dah kenal pasti punca pencemaran itu, tapi atas sebab yang tak dapat kita tangani masalah pada masa itu, SAJ Renhil SAJ mengambil inisiatif sendiri untuk membina sebuah loji pollution removal system untuk mengenyahkan pencemaran sungai itu, kerana kandungan amonia telah mencemarkan sungai. Pada tahun tersebut memang berlaku, yang saya ingatlah tahun 2018 saja berlaku 26 kali pencemaran sungai dan loji terpaksa ditutup, dan lebih daripada 200 jam penutupan loji berlaku, dan
menyebabkan kesulitan kepada semua penduduk. Jadi atas dasar untuk menyegerakan masalah ini diatasi, pihak Rainhill telah membuat satu loji pollution removal system, dan alhamdulillah dengan adanya projek itu yang dibuat secara CSR, kami telah berjaya menghapuskan berlakunya pencemaran sungai dan menyebabkan gangguan bekalan air loji. Mengikut data dan rekod sejak tahun 2020 hingga sekarang 2022, memang tidak ada lagi berlaku pencemaran sungai akibat daripada amungan itu. Cuma loji pencemaran menyah pencemaran PRS tu dibuat hanya untuk memastikan bahan amonia yang mencemarkan sungai itu dirawat pada tahap yang dibenarkan untuk kami proses. Haji, ramai mungkin kat luar sana tidak faham. Sekiranya rawatan air ini tidak dilakukan dengan sempurna mengikut piawaian yang telah ditetapkan, apa yang akan berlaku sebenarnya? Sekiranya pencemaran memasuki loji dan sebagainya. Sebenarnya antara benda yang boleh berlaku ialah menyebabkan penyakit bawaan air yang berjangkit kepada pengguna, dan sudah seharusnya lah pihak SAJ, bila pihak Jabatan Kesihatan memastikan sumber penyakit itu datang daripada hasil bawaan air, kamilah orang yang pertama, loji Simpang Renggam inilah yang pertamanya akan dipantau, akan disiasat oleh pihak Jabatan Kesihatan. Jadi sudah pastinya kami sentiasa memastikan kuantiti dan kualiti yang sentiasa mencapai tahap yang dibenarkan untuk kami bekalkan kepada semua pengguna. Jadi dengan adanya HACCP tadi yang saya nyatakan, itu adalah jaminan tambahan. Maknanya kalau kualiti tambahan yang kita pastikan. Sebab tu saya yakin, dan saya dekat rumah saya minum air direct daripada tap. Jadi ini macam Elan jugalah. Komitmen tinggi yang dimainkan Rahim dalam air berkualiti dan rakyat menikmati. Encik Razman, kita faham rawatan air ini mengambil kos yang agak tinggi kalau kita rawat dan sebagainya. Tapi ada juga masalah di luar sana apabila ramai orang yang orang kata tidak peka, tidak alert dengan penggunaan air. Bahkan ada yang turut orang kata menggunakan air, kita buka je air, tak fikir proses rawatan dan sebagainya. Menjadi pandangan secara peribadi Cik Razman, orang kata pembaziran air itu sendiri. Terima kasih Saudara Fauzan. Seperti mana yang kita maklum, kita pernah melalui zaman sukar dengan masalah bekalan air yang mana yang telah disebutkan tadi, iaitu gangguan sekitar tahun 2018. Itu sebenarnya satu pengajaran untuk kita lebih berhemah. Pada masa kini 2022 dan masa-masa yang akan datang, saya ingin berkongsi pendapat dan pandangan bahawa penggunaan air secara berhemah ini sangat perlu, sangat penting, dan ianya perlu didedikkan daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan juga tadika lah. Yang mana saya melihat penggunaan air tanpa kawalan seperti pembaziran, penggunaan air secara berterusan ketika mandi, yang mana jadi satu benda yang membazir. Yang kita lihat sebelum ini, kita pernah mengalami zaman kemarau yang mana air itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi sebagai penduduk, saya ingin berkongsilah, sama-samalah berjimat cermat dalam penggunaan air. Yang kalau kita lihat sebelum ini, Rainhill SAJ telah bersungguh-sungguh untuk memberi sumber air yang cukup, sumber air yang bersih kepada penduduk Simpang Renggam dan Johor amnya. Jadi penggunaan air secara berhemah ini sangat penting dalam kehidupan. Penggunaan air secara berhemah sangat penting. Tuan Haji, kita melihat ramai kat luar sana tu, apabila Cik Razman cerita, kita perlu bersama-sama, kita pernah hadapi kemarau sehingga tidak ada air. Tapi sekarang dengan kemudahan yang disediakan, kalau kita buka je pipe, air mengalir. Tetapi bagaimana pula dengan kesedaran masyarakat, orang kata yang tidak alert, tidak peka, sehingga kita buka air, macam itu adalah milik kita sepenuhnya. Macam mana tu Tuan Haji? Kita yang pertamanya, kita sebagai umat Islam lah, kita harus bersyukur lah. Sedangkan Nabi pun pernah nasihatkan kita, bila kita ambil wuduk lah, kita sebagai orang Islam berwuduk tu pun jangan membazir.
Nabi kata beruduk dalam sungai, even beruduk dalam sungai pun jangan membazir air. Apa maknanya? Jadi seharusnya begitulah yang patut kita laksanakan. Cuma bila cerita membazir ni, saya nak sentuh sikit. Salah satu KPI kita dengan pihak SPAN ialah kadar peratusan air yang hilang ataupun NRW, non-revenue water. Dan SAJ adalah antara tiga negeri terendah di Malaysia mempunyai tahap NRW yang paling rendah lah di Malaysia. Sebab paras NRW Malaysia sekarang ni lebih kurang 30%. So SAJ berada di lebih kurang dalam 25%. Cuma itu dari segi peratus. Cuma kalau daripada segi panjang pipe yang SAJ operasikan, iaitu 23,800 km lebih kurang, 23,800 km panjang pipe, kehilangan air per kilometer Randhill SAJ lah yang terendah di Malaysia. Jadi saya sebagai pengarah operasi Randhill SAJ, saya amat berbangga dengan pencapaian ini. Sebenarnya walaupun kita yang terendah, kami masih belum berpuas hati dengan pencapaian kami. Sebab sepatutnya kalau boleh kita nak tak ada pun yang hilang setiap apa yang logi keluarkan, janganlah kita bazirkan. Setiap detik tu amat bermakna. Bukan komitmen kepada Rahil sendiri. Kita ada minit-minit terakhir juga kan sebenarnya. Mungkin perancangan jangka pendek, jangka panjang Rahil dalam membekalkan air bersih, air terawat kepada penduduk di Johor. Kata kita punya tajuk air berkualiti, rakyat menikmati. Mungkin komitmen daripada Rahil itu sendiri. Sebagaimana Cik Fauzan sedia maklum, saya sendiri kalau tengok rupa saya, janggut saya yang putih ni, saya dah berusia dah hampir 60 tahun. Dan saya telah berkhidmat dengan bekalan air lebih daripada 35 tahun. Jadi seharusnya aset-aset yang kami operasikan ini semua makin berusia. Jadi antara perancangan kita ialah memastikan aset-aset yang berusia ni, yang mana perlu diganti, kita ganti, yang mana perlu kita tambah baik, kita upgradekan. Jadi sebagaimana yang saya nyatakan, yang bahawa kita ni adalah diregulate ataupun diregulasi oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, kita perlu memajukan perancangan perniagaan kita setiap 5 tahun. Jadi untuk sekarang ni kita berada dalam operasi perniagaan ke-5 yang berakhir pada tahun 2023. Kami sedang menyediakan operasi perniagaan ke-6, OP6, sehingga tahun 2028. Maknanya 5 tahun akan datang. Sekarang ni tahun 2022 kami dah sediakan. Antara persediaan yang kami lakukan ialah di manakah projek-projek pembangunan bekalan air akan dilaksanakan, di manakah projek-projek menaik tahap loji-loji, dan di manakah penyelenggaraan, penggantian pump dan sebagainya perlu dilaksanakan. Jadi perancangan itu memang telah kami sedia ada. Untuk pengetahuan, loji air Sempang Renggam baru kita upgrade pump air mentah dan pump air bersih yang lama itu baru saja kita gantikan pada tahun ini. Dan projek ni pun, kontrak ni pun belum tamat tempohnya lagi, masih dalam pemantauan kami. Jadi itulah kerja kami berdepan dengan aset-aset yang makin lama makin tua macam saya. Tapi makin berkualiti. Yang penting kita berkualiti. kena pastikan beroperasi sempurna. Untuk memastikan bekalan air yang berterusan kepada semua pengguna dengan kualiti yang dipantau oleh pihak berkuasa, Jabatan Kesihatan Malaysia dan juga SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Kalau kita melihat kepentingan air ini sangat penting dalam memastikan bangunan sebuah kawasan itu dapat dibangunkan dan sebagainya. Tetapi kita masih melihat kesedaran orang ramai itu agak kurang jugalah kan. Jadi mereka perlu mendidik diri sendiri dalam mengurangkan pembaziran air terawat. Sebelum kita nak berakhir, saya nak tanya jugalah kepada Tuan Haji kesempatan terakhir ini untuk kita bertanya mengenai warga kerja Rahil dalam melaksanakan tugas-tugas mereka di luar sana. Ada yang berpanas berhujan bagi memastikan penduduk Johor mendapat menikmati bekalan air yang cukup-cukup berkualiti. Kita ada sejumlah lebih kurang 2,200 kaki tangan
yang berkhidmat dengan Rand Hill SAG. Cuma di daerah Keluang ni mungkin dalam keseluruhan dalam 200 orang. Jadi pengagihan kerja itu dibuat yang Jabatan Pengeluaran yang terlibat dengan loji rawatan air adalah mereka-mereka yang bertugas di loji bekalan air Simpang Renggam. Loji ini beroperasi 24 jam dengan setiap shift ada 3 orang operator dan seorang juru teknik yang memantau. Okey. Jadi selain daripada itu, kita ada juga jabatan agihan yang memastikan sistem bekalan kita melalui pipe-pipe saluran utama sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi sepenuhnya. Jadi mereka inilah yang selalunya berdepan dengan masalah-masalah panas, hujan, kalau untuk memastikan penyelenggaraan dapat disempurnakan mengikut KPI yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Maknanya membaiki pipe ikut masa yang telah ditetapkan. Dan seharusnya kepada pengguna, Cik Razman dan juga penduduk sekitar Simpang Renggam, tolonglah menjadi mata-mata kami untuk melaporkan sebarang kebocoran pipe pecah dan sebagainya, kecurian air, untuk melaporkan segera pada kami. Ini sebenarnya kami ada juga program Jom Bincang, Jom Sembang Air juga bersama masyarakat. Cuma selain daripada itu juga, kita ada juga program-program kesedaran tentang kepentingan bekalan air, proses bekalan air untuk sekolah-sekolah. Memang ada program kita. Setiap tahun kita buat, kita laksanakan. Kita akan sasarkan beberapa sekolah utama di Johor ni, juga di Simpang Renggam. Itu saja, dan saya harap bekalan yang kami beri setakat ni dapat memuaskan hati semua penduduk negeri Johor, khasnya penduduk Simpang Renggam yang telah pulih daripada keadaan yang tenat 2018 sebelum ni dengan isu pencemaran. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Bernama TV untuk mengadakan program ini. Pastinya itu adalah komitmen yang dinyatakan oleh Pihak Rahil SAG Sdn Bhd dalam menyalurkan, memastikan bekalan air berkualiti rakyat menikmati. Sudah pasti itu antara jaminan kepada penduduk tempatan di Simpang Renggam. Nampaknya masa pun agak menceburui kita. Kalau kita nak bercerita mengenai air ini, mungkin hari pertama, hari kedua ada slot-slot ada tertentu. Jadi terima kasih saya nak ucapkan kepada Tuan Haji Anwar Abdul Ghani, iaitu pengarah operasi Rahil Sdn Bhd, Rahil SAG Sdn Bhd, dan juga Encik Razman Samad yang juga merupakan penduduk tempatan kerana sudi berkongsikan cerita ataupun pandangan mengenai air berkualiti rakyat menikmati. Tetapi sebelum kita nak berakhir, saya nak kongsikan anda mengenai ataupun kata-kata ini untuk kita fikir bersama. Bumi ini adalah rumah kita dan rumah kita adalah bumi. Jadi bersama-samalah kita melindungi dan menjaga alam sekitar yang berada di rumah kita. Mewakili kru penerbitan Sembang Kedai Kopi, saya Fauzan Azmi mengucapkan ribuan terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.